أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau Jawi muka surat 33 baris yang ketiga. Kalau Rumi muka surat 169. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keduanya baligh. Kedua daripada 4 syarat wajib puasa. Baligh. Syarat wajib yang pertama Islam. Dan minggu lepas kita hura bersekali dengan syarat sah yang pertama pun Islam. Tapi syarat wajib Islam ni dia termasuk mereka yang murtad wa'alaizabillah, sebab mereka masih lagi duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Apabila orang murtad bertaubat, dia wajib kena qada puasa, begitu juga sembahyang. Sebab pada masa dia murtad, kewajipan puasa sembahyang masih lagi ada atas orang yang murtad. Adapun syarat sah Islam, Islam hak sebenar-benar lah. Orang murtad tidak sah puasa, tidak sah sembahyang. Tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat. Tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syarat sah yang pertama adalah Islam. Mana puasa? Ibadat yang bergantung pada niat. Sembahyang, zakat, haji, ibadah yang bergantung kepada niat. Jadi ibadah yang bergantung pada niat ni, syarat sahnya adalah Islam. Syarat sah wudu, Islam. Syarat sah mandi wajib, Islam. Sebab semua tu kebaikan-kebaikan yang bergantung kepada niat. Adapun kebaikan-kebaikan yang tidak bergantung kepada niat, maka orang yang kafir buat sekalipun terhasil. Sebagai contoh, kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Contohnya, tolong orang. Dia tak gantung pada niat. Kena niat dulu saja aku tolong. Ada. Taat pada ibu bapa pun kebaikan juga. Dia tidak bergantung kepada niat. Contohnya, kita kata taat pada suami. Hubung silaturrahim. Itu semua kebaikan yang tidak bergantung kepada niat, maka syaratnya bukan Islam. Tak Islam pun terhasil. Tetapi oleh kerana mereka belum Islam, belum asyhadu, kebaikan tu tidak tercatat. Sebab dia belum lagi asyhadu. Sebagai contohlah, kalau kata mandi wajib, mandi wajib ni gantung kepada niat. Jadi orang kafir, pada masa kafir dia mandi rata juga, tapi tak terhasil sebab dia orang kafir. Syarat ibadah yang bergantung kepada niat adalah Islam. Berbeza dengan kita memandikan mayat. Kita memandikan mayat. Memandikan mayat tu fardu kifayah. Memandikan mayat fardu kifayah. Tetapi mandi mayat ni dia tidak syarat, dia tidak bergantung kepada niat. Niat ketika mandi mayat hukumnya adalah sunat sahaja. Jadi apabila mandi mayat ni tidak bergantung pada niat, kalulah kita katalah si mati ni orang yang asalnya bukan orang Islam, dia masuk Islam. Jadi keluarga hak masa lagi kafir tu kata dia nak mandi mayat, hak keluarga dia masuk Islam ni, bolehlah mandi ya. Janji kata selesailah, terangkatlah fardu kifayah. Sebab dia mandi mayat tak bergantung pada niat.
Kita mandi mayat wajib. Niat ketika kita nak memandikan mayat saja, aku mandi atas ini mayat, hukumnya sunat sahaja. Tak niat pun terhasil. Maknanya kalau tak niat pun terhasil, orang kafir buat pun jadi. Macam kita kata basuh najis. Kita basuh najis. Basuh najis. Adakah basuh najis ni bergantung pada niat? Tak. Jadi kalau kafir tukang basuh pun, dia basuh tu kena dengan kaifiat kita, cara-cara basuh najis dan hukum kita, sucilah juga. Sebab itu bukan perkara yang bergantung kepada niat. Adapun kebaikan yang bergantung kepada niat, syarat yang pertama mesti Islam. Cuma tadilah orang kafir buat kebaikan. Maknanya kebaikan tu terhasil tetapi tidak dicatatkan pahala kerana belum asyhadu. Mana dak buka akaun lagi nak catat pahala macam mana. Kalaulah kemudian dia asyhadu, dia masuk Islam, dia buka akaun lah kita buat umpamaan, maka kebaikan-kebaikan lama, tolong orang pun semua tu tercatat pahala. Sebab dia terhasil kebaikan-kebaikan yang terdahulu. Sebab dia bukan syarat Islam. Tapi dulu sebab apa tidak dicatatkan pahala? Dan mana nak catat pahala? Asyhadu pun belum. Bila dia asyhadu, jadi kebaikan hari itu, taat pada mak ayah pun semua tu, ada pahala. Hari itu tu masa kafir lagi. Tu kalau dia asyhadu. Kalau dia tidak asyhadu, dia mati dalam kafir juga. Kebaikan tadi ni Allah Ta'ala balas atas dunia. Kebaikan dia itu Allah Ta'ala balas atas dunia. Dia banyak tolong orang misalnya. Maka Tuhan pun murah rezeki kepada dia. Ini orang kafir percaya ni. Orang kafir percaya tolong orang murah rezeki. Kita je tolong orang habis juring rezeki kita. Tolong orang. Tak. Kita waktu duit dia poket kita. Murah rezeki pun habis dah separuh. Yang kita pula dah. Orang kafir dak dia tahu dia percaya. Tolong orang murah rezeki. Taat pada mak ayah, selamat hidup di dunia. Apa? Tuhan balas atas dunia. Tuhan pun murahkan rezeki dia. Tuhan pelepaskan dia daripada kena musibah. Ini kebaikan-kebaikan tadi ni. Nak balas lepas dia mati, tak boleh sebab dia tak syahadu sampai ke mati. Last sekali Tuhan balasnya, dipermudahkan ketika mati. Orang kafir ni dipermudahkan kita mati. Itu balasan terakhir. Sebab lepas daripada mati je, alam barzah orang kafir ni terseksa selama-lamanya. Orang kafir alam barzah terseksa selama-lamanya. Orang kafir, orang munafik, alam barzah terseksa selama-lamanya. Orang beriman yang soleh, kebun daripada kebun syurga. Orang beriman yang derhaka, yang banyak dosa, terseksa, tetapi terseksa orang beriman. Tapi ini syarat iman. Persoalan barzah akhirat adalah persoalan iman. Jadi kalau orang ni orang beriman tetapi banyak kesalahan, banyak dosa, dan terseksa di alam barzah, ada peluang, ada harapan. Peluang macam mana? Anak cucu buat kebaikan, tercatat pada kebajikan orang mukmin yang derhaka yang banyak dosa ni. Sedekah jariah, hak majid surah dia tu, duk atur pahala sama kepada mukmin yang banyak dosa saat ni. Kemudian doa pula, doa orang hidup-hidup doa. Doa kan? Sama ada anak dia berdoa cari khusus ataupun orang-orang soleh yang lain berdoa. Doa kan? Kepada al-ahya'i minhum wal amwat. Kan orang-orang berdoa kan? Doa pada orang hidup, doa pada orang mati. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, doa dia dimustajabkan. Sebab tu kita orang soleh-soleh, orang rapat dengan Tuhan ni kita kena buat baik. Sebab kita pun dapat manfaat dari doa dia tu. Pada masa hidup pun kita dapat manfaat. Lepas dia mati pun kita dapat manfaat. Sebab dia doa tu kepada orang hidup dan pada orang mati. Bila doa tu diperkenankan, maka orang beriman yang derhaka, kena seksaan barzah ni, akan terangkat keseksaan. Orang beriman yang derhaka. Orang kafir terseksa selama-lamanya. Sebab itulah orang kafir yang buat baik tadi ni, Tuhan akan balas atas dunia kebaikan dia. Dan terakhir sekali Tuhan balas, Tuhan akan peringankan ketika nak mati. Mana orang kafir yang buat kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Adapun kebaikan yang bergantung pada niat, syarat sah yang pertama adalah Islam. Puasa,
Semayang, zakat, haji contohnya. Syarat yang pertama adalah Islam. Islam ni orang yang terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kena kemah molek. Sebab Islam adalah syarat sah ibadah yang pertama. Tak ada Islam ni, tak sah ibadah. Tak sah ibadah, ibadah tu kena qada balik kemudian. Jadi kita selesai dah cerita minggu lepasnya. Syarat wajib yang pertama Islam dan syarat sah yang pertama Islam. Pergi pada yang keduanya. Kedua daripada 4 syarat wajib, baligh sampai umur. Itu syarat wajib. Baligh. Adapun kita maklumlah, kanak-kanak yang belum balik tu, kewajipan atas kita lah latih. Kewajipan atas kita latih dia puasa bila umur dia 7 tahun. Latih. Kodoh-kodoh dia lah. Setakat mana hak dia boleh tahan. Jangan kita ni kawan tu ala ke tengah hari tu nampak nak apa dak gerak, nak ke bulu dah. Kita duk pujuk macam lagi. Oh, ada hadiah. Ada hadiah. Kalau puasa penuh sebulan, duit raya 100 riyal ke, duduk pujuk gitu. Tak salah, tadi dak gerak dah biar dia bukalah. Apa ni dak gerak? Akhirnya Zuhur dengan Asar pun tak pun nak semayang dah. Dah gerak Garik dengan Isyak, lepas je buka ke bulu, pakai terus. Netang tak bangun-bangun, garik dengan Isyak tak semayang dah. Kita yel budak ni tak ada hukum sebab kewajipannya adalah atas orang yang balik. Wa imma puasa, wa imma sembahyang. Tapi kita antara kewajipan kita suruh puasa dengan sembahyang, besar kewajipan suruh sembahyang. Sebab kewajipan suruh puasa ni mazhab Maliki tak wajib-wajib pun. Budak yang belum balik tak suruh puasa-puasa lah dianya. Tapi kewajipan suruh sembahyang serta ajar sembahyang kepada anak kita start daripada umur 7 tahun. Hak tu hak lebih besar daripada suruh puasa. Sebab apabila kita latih dia, kita didik dia daripada umur 7 tahun sampai umur 15 dengan sembahyang yang sebenar bukan adat, sembahyang dengan ilmu. Bukan sembahyang 4 rakaat seminit, bukan. Sembahyang dengan ilmu. Bila kita latih dia dengan sembahyang start 7 tahun, sembahyang tak tinggal, sampai ke balik sembahyang tak tinggal, puasa garanti dia puasa. Sebab tak ada orang sembahyang tak puasa. Orang puasa tak sembahyang, ramai pasal tu. Puasa sembahyang tak, itu ramai lah. Tapi sembahyang tak puasa, tak ada. Maknanya dalam mazhab Maliki tekan sembahyang je. Puasa tak wajib kita cara dia. Biar dia puasa dia apa dia balik. Tapi kita mazhab Syafi'i, bukan sembahyang je wajib kita suruh dia sembahyang 7 tahun, puasa pun wajib kita latih juga. Tapi besar kewajipan latih sembahyang ni. Kita pergi pujuk dia suruh puasa siapa ke bulu kawan tu, garik Isyak dak sembahyang, dosalah kita mak ayah. Anak tak ada hukum, sebab dia tak balik lagi. Kita mak ayah berdosa. Dah nak mayang warna, tak bangun dah. Netang tak bangun. Kita pun wudukkan dia dalam netang lah. Ambil spray muka dia nak ambil semayang. Spray tangan. Allah gitu lalu benar. Dah, itu kewajipan tawa tua. Atas mak ayah. Tak macam tahun tak ada tinggal semayang. Keadaan macam mana pun tak ada tinggal semayang. Siapa gitu, kawan tu kebulu tak bangun, pakai wudukkan dia dalam tidur. Dah dia tak boleh lagi, kita dah cerita hadiah. Kita cerita hak kita ni. Mak ayah ni. Apa ni? Di hospital. Hak uak kanak-kanak. Hak 7-8 tahun ke atas. Uak kanak-kanak. Semayang tak? Dok lah, duk hospital. Dia bukan balik lagi, dia budak. Tak faham. Kita sekarang ni bukan budak. Budak tak ada kewajipan apa pun. Tadi belum mukallaf lagi, muka tak balik lagi kan. Ini kewajipan kita. Mana kita kena latih dah semayang, warna pun, ke bulu ke, duduk hospital tak boleh nak bangun ke, tetap mu kena semayang. Ajar ke dia macam mana semayang orang sakit. Itu kewajipan atas mak ayah. Tapi di hospital ni,
Bukan wak kanak-kanak. Wak toki kanak-kanak tu budak semayang. Wak toki kanak-kanak. Semayang. Tak semayang kau. Sebab apa? Toki kanak-kanak tak semayang. Sebab di masa sakit budak-budak tu pun tak semayang. Mak ayah tak latih dengan semayang. Tanya segah semayang. Masa-masa kanak-kanak. Tanya sakit dah semayang. Lawang dah mau sakit kan. Sampai tanya dia besar lagi. Segah dia semayang. Sakit tak semayang. Sebab apa? Mak ayah dah latih gitu dah. Tak lepas kewajipan tu. Kan ni. Ini kalau subuh ngatuk, biarlah ke budak tu malang tidur lewat duk main game. Kadang-kadang hok balik dah. Biarlah dia balik ngai lewat malang. Kawan tu saja dah. Balik dah. Hok tak balik ni. Dia tidur ke berapa pun jangan lok dia tidur lewat. Tidur ke berapa pun tetap kena bangun. Tak bangun sembah air. Itu kewajipan mak ayah. Tapi jangan pula ayahmu tu duduk paksa anak semayang. Dia tu bila ustaz semayang? Tua baru semayang. Lepas nikah ngemak baru semayang. Duk cerita begitu, duk cerita salang lama. Macam nak didik anak. Dah ayah ni dah moga faham agama dah ni. Jadi anak dia daripada awal ni dia pegang dah. Ngatuk warna pun gerak subuh. Lama ke ni gerak subuh kan nak di sekolah. Ni di sekolah lah ni kan. Gerak apa subuh? Biar dia puas kot tidur. Lama kena bangun awak. Bangun awak nak pergi sekolah. Sekarang ni sekolah cuti kan? Tak gerak-gerak. Tuah ke budak. Ayah tu yang mari tu balik besar baru mayang ni. Siapa cakap gitu? Mak. Ada kena lagi tu. Itu kewajipan. Kewajipan. Maknanya kalau kata terlantar dah ke bulu buka puasa. Tapi sepatut dak pagi tu. Mana kalau kita nampak dah lepas ke zuhur tu dak orok dah. Bukalah. Buka. Sebab kita latih je ni. Kau nak ok juga. Kadang-kadang budak ni dia nak ok juga. Sebab cikgu tanya di sekolah kayak gini. Siapa puasa cukup? Akak tangan tu ke. Alah. Glamour sikit. Orang lain puasa tak cukup, dia puasa cukup. Dia nak tuah juga. Tapi maknanya semayang, jangan tinggal. Itu kewajipan besar pada mak ayah. Tapi kewajipan besar pada mak ayah, bukan semayang lah. Ajak akidah. Itu paling besar sekali. Kita dengan anak-anak, 7 tahun ni, kewajipan paling besar bukan ajar semayang. Bukan suruh ajar semayang. Paling besarnya adalah ajar akidah, ajar pegangan. Itu paling besar sekali. Start umur 7 tahun. Ajar kena Allah, ajar kena Rasul. Lepas tu semayang sekali lah. Tanya bulan puasa, puasa sekali. Mazhab Syafi'i kita ni. Itu apa panggil apa? Didikan agama. Didikan agama ni Islam, iman, ihsan, tauhid, ajar pegangan, pekoh, ajar semayang, suruh semayang, ajar puasa, suruh puasa tu pekoh. Tasawuf, ajar bab-bab hati. Itu kewajipan atas mak ayah. Beri pendidikan agama pada anak kita sebelum balik. Kita faham pendidikan agama ni, khotam Quran lah. Anak kita khotam Quran kalau rendah belaka, lega kita. Yelah Quran ni pun budak-budak lah, daripada budak lah je. Tapi yang paling besarnya bukan bacaan Quran. Pegangan Quran yang ada dalam kitab tu paling besar. Amalan Quran yang ada dalam kitab tu paling besar. Baca Quran sunat. Pegangan Quran tu asas agama. Amalan Quran tu asas agama. Baca Quran hukumnya sunat. Tapi bukan jangan salah faham ni. Memanglah kita nak ajar Quran tu daripada budak ni budak lagi dan dia besar payah dah nak ajar Qurannya. Betul. Tapi orang kita ni kadang-kadang faham anak-anak kita didikan agama sempurna. Sebab apa? Khotam kedua kalau rendah. Tak faham. Didikan agamanya, didikan tauhid, fiqh, tasawuf. Apa yang besarnya? Pegangan. Ajar tauhid tu yang paling besar. Kemudian pergi kepada suruh semayang dan ajar semayang. Sebelum dia balik. Bila dia balik ni, sempurna dah. Dia berjalan kehidupan dia, kehidupan beragama. Kehidupan beragama. Kalau kita daripada awal tak didik dengan didikan agama, kalau anak kita tu insaf kemudian, dia susah nak cari jalan agama yang sebenar. Dia susah. Kita dah bagi didikan agama. Kemudian bila dia besar, dia hidup cara dia, mungkin dia semayang tak tinggal, tapi semayang tanpa ilmu.
Pegangan tak cara. Tasabak hati pun tak cara. Bila dia hidup di sendiri, kemudian dia main keinsafan. Ni yang masalah. Dia nak pilih jalan agama hak mana sebab dia tidak ada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Ni kadang-kadang ni ikut puak hak macam-macam. Siapa mak dia using anak aku ni belajar ni ikut puak mana ni. Dan kita tak ada didikan agama yang sempurna. Kalau anak kita tu kemah ilmu akidah, kemah ilmu fiqh semayang, ilmu tasawuf fardu ain, dia gimana pun payah dah orang nak perdaya dia. Saya nak perdaya dia. Tapi kita tak ada didikan. Main majlis surah dah, anak kita ni besar dah dia main majlis surah dah. Tapi dia tahu. Kalau nak ngaji ke apa? Tak tahu. Dia sejak surah, dengar. Tapi ilmu akidah ada ke tak? Tak ada. Dan ilmu fiqh ada ke tak? Tak ada. Lepas tu dengar ke apa? Apa-apa sebab dia tidak ada asas agama. Sebab kita tak didik agama sebelum dia mau balik. Dia autoriator di pondok. Tapi dia tidak penuh. Tak penuh pada autoriator, belajar jugalah pondok. Orang panggil pok no. Ada pok no. Pok no, anak tambuh. Tapi dah autoriator, belajarlah 2-3 tahun. Belajar fardu ain, belajar agama. Bila habis pondok dah penuh. Tak penuh pun kena belajar macam. Tapi belajar tak penuh. Sudah belajar apa semua dah tak pun nak jadi ni. Orang tua dia, hak kedai-kedai dah atas dalam pondok. Dah anak dah penuh. Jadi waktu tu atas anak kedai ni, atas sekolah orang putih. Sekolah biasa dah. Tak atas dah pondok. Anak ni apabila dia balik, dia besar, dia hidup sendiri ni. Semayang pun tak cukup. Mayang pun tak lekat. Bekas sama pondok, mayang pun tak lekat. Apabila dia mai keinsafan kemudian, bila mai keinsafan ni, dia tahu jalan mana nak pilih. Kalau dia gigit surah, dia tahu, aku nak ngaji tauhid. Aku nak ngaji fiqh. Nak ngulang balik. Tapi kalau dia ngulang balik pun benda sama je. Sebab dia ngaji masa budak, tak lupa dah. Cuma bila ngajar tauhid fiqh ni, dia jadi macam senang je. Senang terima. Sebab apa? Dalam tu. Apa dalam memori, dalam hafizah. Dalam memori tu ada. Kalau dia jumpa ustaz-ustaz, dia nak betul Fatihah, nak betul tahiyat. Tapi kalau dia baca Fatihah sekali pun betul dah. Walaupun dia tak semayang sekalipun, Fatihah tak baca sekalipun, tapi dah dia baca dah masa pondok, masa budak. Takkan salah dah Fatihah dia. Tapi kalau waktu kita dah ajar Fatihah betul masa budak, pak tua baca Fatihah pun takkan betul. Mayang bang tak tinggal pun takkan betul Fatihah. Ni tak mayang bang tu salah lah dia. Tapi mak ayah tak salah. Sebab mak ayah dia didikan agama sebelum balik. Cuma dia je. Bila balik dia hidup cara dia. Tapi bila dia insah ni, dia tahu pilih jalan. Hak berbeza dengan hak tadi. Hak adik tadi atau kalau biasa dah lah. Pesen tu juga pesen dok mayang bang. Bila mari tua ni, insah. Mulalah nak mayang bang. Mengaji tambuh, apa tambuh, dia waat nak ambil zikir itulah, nak amal itulah, nak amal ni lah. Royak ke abang ni, kita kena bangun malam apa semua. Abang tanya, dah mu bangun malam, mu ngaji ke dah? Sebab tahulah hak adik ni, tak kalau agama, tak kalau pondok, Quran pun tak pandai. Dah mu ngaji ke, dah mu betul daripada tahiyat. Dia tak cara benda tu. Dia buat amal. Betul ke jalan agama gitu? Hak ni dia lara kita pun ilmu ada. Sebab mak ayah sudah bagi didikan sebelum mau balik. Ini contoh pengajaran. Hak dia lara lepas daripada dia besar, tu dia dengan Tuhan lah. Mak ayah tak ada cuai dah. Tak ada cuai, tak ada taksir, tak ada kesalahan dah mak ayah. Bila nak cerita, bila dia insah kemudian, dia pandai cari jalan. Sebab dia ada panduan. Dia pergi surah tak macam orang. Orang pergi majlis surah, asal tunggu isyak je. Oyak gapa-gapa pun. Dia tambah. Dia pergi, tauhid tak ada, fiqh tak ada, main duduk. Tambah pesen ni. Sebab apa? Dia ada benda. Dia ada asas ilmu agama tu dia ada. Dia nak dengar apa? Ilmu tauhid, ilmu ajar mayabang. Payah tu kalau kita buat tanggungjawab. Lepas tu kalau kita mengaji hak asas agama, tak gong. Sebab apa? Banyak benda mana kalau kita nak kira, nak muhasabah balik. Kita nak bulan Ramadan ni kena banyak muhasabah lah, kena kira. Kalau kita salah dah lepas-lepas, kita bertaubat dengan Allah. Kalau anak tu besar dah tak ada agama dah, kita nasihat je lah. Suruh makruf, cegah mungkar je lah. Mu kena belajar.
Mak ayah tak ajar mu masa dulu, mu kena belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Nasihat gitu je lah. Orang panggil apa ni? Kewajipan suruh makruf, cegah mungkar. Mana mungkar? Jahil fardu ain tu sekeji-keji mungkar. Jangan lok duk jahil fardu ain. Kat tu je. Lepas tu kita cuba gitu, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Tapi kalau kita ngaji hak jenis tinggi-tinggi, cerita amal-amal ni kita tak perasan banyak kesalahan kita sebenarnya. Kecuaian kita tu. Tapi Tuhan buka hati kita, sedar salah, kita bertaubat, tu sebesar-besar rahmat. Tu sebesar-besar rahmat. Ya kan? Ajar pula dengar nampak agama tapi tradisi tak betul. Orang tua-tua kan. Bukan nak ajar anak-anak pergi sejid surah. Malam-malam kuliah apa semua. Budak majlis surah malam kuliah. Pandai-pandailah mak ayah dia ni nasihat anak dia ni jangan bising ke apa ke atas mak ayah belaka. Kalau bising mungkin main tanah gitu jelah. Atas tu kewajipan mak ayah lah pula. Tapi kena bawa. Kena bawa majlis ilmu. Umur 7 tahun kena bawa majlis ilmu. Tapi budak ni payah nak kontrol ni. Duduk luar, duduk belakang, duduk tanah. Gitu je. Majlis ilmu mu kena mari. Mu tak berahi pun mungkin main tanah. Mana main tanah ni ni spekar kan dengar juga. Dengar budak-budak ni dia tak cara pun dia ada masuk dalam. Bila dia masuk dalam memori. Tapi bila dia ngaji mula ke diam. Jadi benda tu jadi senang je. Budak-budak dia kita waktu budak hangguk-hangguk atas surah tu. Belum tentu lagi pandai. Hangguk macam panda. Tak tentu lagi. Kalau duk main tanah. Budak-budak dia belajar main je kan. Budak ni belajar sambil main je. Tapi mana kita didik dah dia. Kena mari majlis ilmu. Mana bila dia sendiri tu dia akan jinak majlis ilmu. Kita majlis ilmu dah bawa. Tradisinya apa? Malam nisfu pergi sejid surah. Malam tarawih jujur anak-anak pergi majlis surah. Bukan dok molek lah. Tapi malam kuliah agama kita bawa ke dok. Malam nisfu je kita bawa. Sebab apa? Dengan kita pun malam nisfu je pergi. Roh lalu. Sebab apa kita ni malam nisfu je pergi? Sebab mak ayah kita hari tu suruh pergi malam nisfu je. Jadi pun kita kekal ikut hak didikan mak ayah kita pergi malam nisfu. Malam kuliah tak pergi. Jadi anak kita pun kita didik dengan didikan yang sama. Malam nisfu tu bawa, malam kuliah kita tak bawa. Akhirnya anak kita kayak gitu. Malam nisfu je dia pergi. Orang ngajar je lari. Kita tak pergi orang ngajar. Ni. Ini semua budaya tak betul belaka. Malam tarawih. Kalau malam ngajar, tersogilah mu bising. Kalau budak tu bising, malam nisfu pun dia bising. Malam tarawih pun dia bising. Tapi pasal budak-budak lah. Pasal budak-budak. Dia ke mana pun daripada budak. Saya ingat saya dulu, tak tahulah, ingat tu atas surah dah. Ingat tu atas surah dah. Tapi, kita dulu dah macam learning, mak ayah dulu. Dia kerah. Atas surah ni atas surah. Kalau duduk molek, ada hadiah. Duduk tak molek, ada hadiah. Hadiah tak sama lah. Duduk molek ada hadiah. Duduk tak molek pun ada hadiah. Kita dulu kalau wahar je, tak ayah-ayah kita, orang lain boleh marah. Lain ni jangan marah anak orang. Kering lalu pok. Jangan. Kita dulu dah. Ayah marah ke, orang lain marah ke, sama aja. Boleh marah belaka. Lain ni jangan main. Mu royak kaya kata dia. Royak dia cabut suruh royak kaya dia. Orang lain ni. Maknanya ingat-ingat tu atas surah dah. Baru mudah ke agama. Ni malam sepu, malam Ramadan penuh jujur. Malam fardu ain tak ada. Tak gitu. Penuh surah. Orang main nak dengar, tak ada pak parking mana. Dia kata dang, orang tu mari awal. Orang dengar ni kadang-kadang duduk jauh-jauh. Di Sapa tu kadang-kadang main gari rumah. Balik kerja kan. Balik kerja mungkin nak kejar nak apa ni tak dang. Gigi tak ada parking kata dia. Habis. Sebab apa orang sepu ni mari awal sikit. Awal apa dah. Bawa dengan botol air nak baca Yasin. Apa salah baca Yasin? Tak salah. Tapi kalau kita zaman dulu ni baca Yasin sebab orang dulu ni Quran. Allah Quran memang penting. Tak pandai Quran zaman dulu malu aib. Kalau Yasin tu Yasin mulut je. Yasin orang dulu. Yasin ni memang mainan dia, mulut dia. Dah kita learning Quran tak pandai.
Yasin tak pandai macam mana kita nak baca? Saya duduk pondok dulu pun, tu baca Yasin 3 kali malam nisfu. Kita lama-lama je baca Yasin. Hak baru mari tu suruh baca kuliah Allah pun. Sebab tu nak baca laju, buat nak baca 3 kali. Orang lama je tu suruh baca. Tu duduk pondok, duduk ngaji sokmo. Dari ngaji sokmo dia baru mari. Baca Yasin mana? Turut-turut tak boleh Quran ni. Baca seorang kuat, orang turut. Tak boleh Quran. Dan macam mana orang yang mari malam 10 je lepas tu nak baca Yasin. Orang hok istiqamah atas majlis surah tu hok 5 waktu tu pun boleh tentu lagi Yasin lepas. Macam mana baca Yasin? Jadi ulama dulu, orang tua-tua kita dulu baca Yasin itu sesuai dengan masa dia. Kita ni kena ubah. Mari nak 10 ramai-ramai buat halaqah betul Fatihah. Mana? Oh lari jawapan dia. Tahun depan tak ada seorang hambuk mari 10 surah tu. Buat halaqah okey. Ni 20 orang, ni 20 orang, cari seorang ustaz, baca Fatihah. Betul Fatihah. Dah. Nak baca Yasin ni kena betul Fatihah dulu. Ni kan kamu. Hai, tahun depan tak ada lah. Serik dah pergi surah tu. Oh, pergi surah lain. Kita nak pergi baca Yasin, dia suruh kita baca Fatihah. Ha? Fatihah dulu. Jadi abang kata, tu didikan. Taklah kita. Kadang-kadang setengah tempat tu kan, buat kelas agama, ramai budak-budak. Tapi kadang-kadang main tanah, tak ada masalah. Ha? Bagus ni. Molek. Itu cara didikan. Hak paling besarnya, akidah. Hak tu hak paling besar. Suruh semayang, ajar semayang. Puasa ni, kita macam biasalah. Memang 7 tahun tu suruh puasa dah. Puasa kau dah dia lah. Kau dah budak-budak. Dok rok, pergi mandi tu, bik segar. Gitu lah. Dia kata, bukan minum air masuk. Yelah, bukan minum air masuk pun lagi. Kadang-kadang dia puasa, berapa hari dah puasa? 2 hari. Boleh tahan kau? Kita capur sekali, sekerat cukup 2 hari je tadi. Kenapa? Jalan, budak-budak. Tapi kena didik sungguh. Puasa, semayang tu kena kemah, puasa. Takkan tinggal puasa pas bila-bila. Takkan tinggal semayang puasa pas bila-bila. Tapi kalau kita setakat adat aja, semayang adat, puasa adat, yelah dia puasa masa kalau rendah. Naik kalau menengah dia tinggal puasa malam-malam ada mayang budak. Kalau rendah ni, daripada jam 1 sampai jam 6 puasa penuh. Tadi ada hadiah. Naik kalau menengah tak ada puasa. Tak ada. Desain tu tak ada. Masuk dalam rok makan gardenia lah, isap rokok lah. Balik tak rok. Tapi tak rok sungguh. Dah, benda apa kenyang? Tak ada kenyang pun, kawan. Jadi sebab apa dia tinggal puasa? Hari tu masa budak puasa. Puasa adat. Kita tak tekan dengan ilmu puasa, dengan ilmu semayang, dengan ilmu akidah. Jadi puasa adat. Apa dia besar? Tak ada. Dia pun, peseng. Budak-budak lain. Cuba tanya budak-budak tak puasa. Kalau menengah. Kalau rendah muda puasa ke? Puasa dia tu. Cukup. Dia tu. Tu atas mak ayah belaka tu. Cuma kewajipan atas masing-masing ni kita maklumlah. Kewajipan adalah baligh. Baru wajib. Itu syarat wajib yang kedua. Yang ketiganya aqil. Aqil itu bahasa Arab. Kalau kita tengok berakal. Kemudian kalau kita tengok bawah tu syarat sah. Yang kedua aqil. Berakal juga. Islam, syarat wajib pun Islam. Syarat sah pun Islam. Huraian ada sedikit perbezaan. Syarat wajib yang ketiga, aqil, berakal. Syarat sah yang kedua, aqil, berakal. Dia ada sedikit perbezaan. Syarat wajib berakal ni terkeluar orang gila. Orang gila tak wajib. Kita dulu syarat wajib semayang, kita ingat tak? Kita cerita bab syarat wajib semayang, Islam, baligh, berakal juga. Lepas tu suci dahik dan nipah kan dulu. Ni lah kitab ni. Dalam bab puasa, yang keempat kuasa atas puasa. Jadi syarat wajib semayang dulu, berakal, keluar, orang gila, orang mabuk, orang koma. Adapun syarat wajib puasa yang tiga ni berakal, hanya keluar orang gila saja. Hanya keluar orang gila saja. Orang mabuk, orang mabuk, orang koma ni tak termasuk dalam orang yang tidak berakal. Dia masih lagi wajib puasa. Jadi syarat wajib yang ketiga berakal, hanya tak wajibnya hanya orang gila saja. Terkeluar orang
gila. Adapun syarat sah yang kedua berakal juga, berakal dengan makna orang ni mumayyiz. Mumayyiz di sini terkeluar orang gila tak sah puasa sebab dia tidak mumayyiz, tak boleh membezakan. Mumayyiz tak boleh membezakan. Dan terkeluar kanak-kanak yang belum mumayyiz. Faham tak? Maknanya syarat sah yang kedua berakal ni termasuklah kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Kanak mumayyiz ni, mayit tu nah. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz ni, dia tak balik. Syarat wajib dia balik. Syarat sah dia bukan balik. Syarat sah dia berakal dengan makna mumayyiz. Mana budak ni boleh membeza dah. Hak mana suci, hak mana najis, hak mana manfaat, hak mana mudarat. Maka sah dah. Wa imma puasa dia, wa imma semayang dia, wa imma haji dia, sah dah. Kan dia tak balik lagi, balik syarat wajib. Syarat sah adalah mumayyiz. Kita cerita dulu bab syarat wajib sembahyang berakal, syarat sah sembahyang berakal dengan makna mumayyiz. Mumayyiz. Sebab itulah kalau kanak-kanak yang sudah mumayyiz ni dia nak mengerjakan haji, niat sendiri dah, tak payah wali dia niat diri dah. Dan bila haji dia, rukun haji cukup apa semua, sah haji dia. Dia tak balik lagi. Syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Syarat wajib adalah balik. Selagi tak balik, tak wajib atas diri dia. Tapi nak sah ibadat dia, bukan dengan balik, dengan mumayyiz. Cuma oleh kerana haji ni hanya sekali seumur hidup. Haji hanya sekali seumur hidup. Walaupun sah haji dia pada masa dia belum balik sebab dia sudah mumayyiz, tapi tak lepaslah kewajipan sekali seumur hidup. Dia sekali je kan. Jadi lepas dia balik tu dia kena sekali lagi lah hak untuk lepas kewajipan sekali seumur hidup. Walaupun dia sebelum balik tu sah dah haji dia, tapi sekali je kan. Tak akan sama haji budak yang belum balik dengan hak sudah balik. Jadi nak lepas kewajipan sekali seumur hidup, kena balik lah. Maknanya dia haji pada masa budak walaupun sah, dia kena haji pula masa tua. Barulah lepas kewajipan sekali seumur hidup. Kan orang dulu kan haji budak, lepas tu haji lepas daripada dia tua. Haji budak tu sah. Mana pahala? Pahala dia mak ayah ha. Sebenarnya ceritanya sah ibadat dengan berakal dengan makna mumayyiz. Makna kalau anak ni dia pandai dah. Umur dia 11-12, kita kata tak balik lagi lah. Dia ni jangan main ni balik awal. Awal balik dia ni, dia panasang sikit dia ni. Dia panas sikit lah. Bukan panas cuaca matahari El Nino ni bukan. Dia panas sikit. Dia dengar majalah lagi, dengar TV lagi, ajar macam-macam, dengar telefon lagi, lepas tu dengar komputer lagi. Dia ni main komputer. Kita tap benda lain, terbit benda lain. Kata pesen ni bahaya ni. Dah budak-budak tap terbit benda lain. Nak ambil cepat balik kau ni. Kita katalah umur 11-12 tak balik lagi. Tapi dia belajar agama. Mayang dia pandai dah. Baca Quran dia pun pandai dah misalnya. Maka sah dia iman. Sah dia iman. Sehingga kan dalam kitab fiqh lah, sah dia iman walaupun majmu'ah sekalipun. Majmu'ah sekalipun, sah dia iman dia. Tapi nak bilang 40 dengan dia tak boleh lah. Sebab 40 kena balik. 40 ahli Jumaat tu kan syaratnya kena balik. Baru boleh bilang 40. Tapi mana kalau dia imam, makmum ramai. Boleh jadi imam Jumaat. So, tapi tetap comel orang balik lah. Tapi nak ceritanya walaupun dia belum balik, syarat dia mumayyiz, semayang dia pandai, boleh jadi imam dah. Mana kalau kata mak tu boleh dimakmum dah kepada anak lelaki dia tu. Kalau ayah tak usah dimakmum lah. Ayah dia tu imam. Anak dia mau 11-12 tak boleh lagi. Ayah dia tu imam. Ayah tak pandai, tak ada alasan tak pandai. Alasan tak pandai tak ada. Tu wajib kena pandai belaka. Fardu ain wajib kena pandai belaka, tak ada alasan tak pandai. Tapi kalau ngemak, mak dia makmum dah. Anak dia mau 10-11-12 ngaji agama dah ni. Tak boleh lagi. Dia mumayyiz dah. Sah ibadat dia dengan mumayyiz. Jadi berakal syarat sah ni adalah orang yang mumayyiz.
Ni hukum pekoh kita sebut macam sebut dah dulunya. Kita kata ada orang mati, tak ada orang nak semayang ke mayat dia. Orang hak jenis mati dia orang suka tu lah. Orang hak jenis pikul tonggeh orang tu. Orang jenis pikul tonggeh orang ni mati suka orang. Mati dah. Oh. Dah kerja pikul tonggeh orang. Susah dah. Faham tak pikul tonggeh ni? Pikul tonggeh lah habis besi-besi orang. Dipikul ke dia. Mati. Tak ada orang nak pergi semayang. Gilah budak ni seorang. Tak boleh lagi budak ni. Umur 10 tahun. Tapi dia pandai semayang jenazah. Dia pergi semayang lah. Dia seorang je dia semayang. Dia tak syarat berjemaah semayang jenazah ni. Dia pergi semayang seorang dia je. Gugur tuntutan fardu kifayah atas sekian lelaki balik ada kampung tu. Dia tak balik lagi ni. Tapi dia mumayyiz. Sah semayang jenazah dia. Gugur tuntutan fardu kifayah atas lelaki balik ada kampung tu. Adapun kalau kata lelaki tak pergi semayang jenazah dia. Beripung lah. Mak haji ni. Puang tu beripung. Kita puak kita lagi semayang jenazah. Puang sah tak semayang jenazah? Sah. Dia pun pergi semayang lah. Ramai-ramai puak dia. Lelaki seorang tak lagi. Puang je semayang. Sah semayang jenazah puang ni. Tapi gugur tak tuntutan fardu kifayah lelaki? Tak gugur. Lelaki ada kampung tu tetap berdosa. Tadi budak lelaki yang belum balik. Tapi mumayyiz dah. Sah semayang dia. Gugur tuntutan fardu kifayah atas orang lelaki balik ada kampung tu. Komang orang puang ni. Bukan komang. Itu bukan urusan orang puang. Semayang jenazah. Pikul jenazah. Kebumikan jenazah. Itu urusan orang lelaki. Bukan urusan orang puang. Cuma ni orang puang ni pakat dia kubur belakang dah ni. Ajaran apa pun tak tahulah ni. Mana-mana kampung pun sama ni. Ramai pergi kubur. Iring sekali dengan jenazah. Lepas tu duduk biar kubur pun ni. Waktu orang tu suruh dipikul. Sampai kubur suruh disekut tanah. Itu semua kerja makruh belaka tu. Kerja makruh belaka jikalau tidak bawa pada campur aduk. Kalau campur aduk haram. Ajaran mana? Dulu tak ada orang buat gitu. Orang puang tak pergi kubur. Selesai habis balik belaka dah. Anak beranak ni hok berasa nak pergi. Pergi lah. Tapi jangan hok isteri arwah hok wajib ihdak jangan. Hok lain-lain ni. Anak puang dia ke, adik-beradik puang dia ke, mak dia ke nak pergi. Pergi lah. Tak ada dah. Selesai dah. Tak ada orang lelaki, tak ada apa dah. Pergi ke diam. Tapi pada masa sibuk-sibuk tu makruh. Makruh jikalau tidak bawa pada maksiat. Kalau bawa pada maksiat campur aduk haram. Ni. Tak ramai ni. Orang tak belajar lah. Orang tak belajar pun nampak pakat pergi juga ni. Itu bukan tugas orang puang. Sebab itulah, semayang jenazah walaupun 100 orang puang pun tak gugur fardu kifayah tahun lelaki balik kampung. Sebab apa? Itu bukan urusan orang perempuan. Tapi kalau budak lelaki yang mumayyiz seorang je, gugur tuntutan fardu kifayah atas lelaki balik ada kampung tu. Tapi nak ceritanya, syarat sah ibadah adalah mumayyiz dengan makna berakal. Ni berakal. Syarat sah puasa yang keduanya berakal. Yang ketiga. Yang kedua. Sama dengan bab semayang kita dulu. Kita cerita bab semayang. Syarat sah Islam. Yang kedua syarat sahnya berakal dengan makna mumayyiz. Berakal syarat wajib mana bukan orang gila. Di situ je. Jadi ada sikit perbezaan huraian dia. Berakal syarat wajib keluar orang gila tak wajib. Berakal syarat sah keluar orang gila tidak sah, keluar kanak-kanak yang belum mumayyiz. Hal ni pun tak sah juga sebab dia belum mumayyiz. Jadi berakal syarat sah adalah orang yang mumayyiz. Tapi ini dalam bab ibadah lah. Dalam bab ibadah syarat wajib balik. Syarat wajib balik. Syarat sah adalah mumayyiz. Bab ibadah bukan bab muamalah. Bab muamalah, bab jual beli, syarat sah balik juga dalam mazhab Syafi'i kita. Syarat wajib balik, syarat sah balik dalam bab muamalah, dalam bab jual beli ke contohnya. Dalam bab ibadat sembahyang puasa ni syarat wajib balik, syarat sah mumayyiz. Adapun dalam bab muamalah syarat sah adalah balik. Nak jual kena orang jual tu orang balik.
Nak beli, kena orang beli tu orang balik. Adapun kita ni, lah. Tuan kedai, dia nak pergi semayang, dia pesan kan anak dia tolong ganti jual. Dah anak tu balik kedok. Umur 12, 13 dah, pandai dah jual. Balik kedok. Tak balik haram. Lepas tu kita ni pula, nak suruh anak pergi kedai, nak pergi diri, tidak ada nak pergi. Nak suruh abang-abang, hok besar-besar balik, tidak layan dah. Abang-abang besar, tak layan dah, suruh kan pun. Lepas tu suruh adik-adik ni, kalau rendah ni. Kalau adik-adik ni, umur 10, 11 ni. Pergi basikal. Yelah, balik kedok. Tak balik, haram beli. Kan ni kita buat. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, syarat sah ibadah mumayyiz, syarat sah muamalah pun mumayyiz. Janji anak kita ni mumayyiz dah, boleh jual, boleh beli. Tu mazhab Hanafi. Lepas tu kita orang ni boleh pakai dah mazhab Hanafi. Boleh pakai ke tak boleh pakai ke, memang pakai dah. Memang pakai dah. Kerana kita kedai, tengok budak mu jual ni balik tak lagi pening kawan tu. Tanya lagi, orang mari beli kedai dia, tanya balik kedai. Dijual sama-sama dah budak tu. Tiba-tiba mari seorang, awak ni jual-jual ni, awak balik tak lagi. Kan dia kata pula. Lepas cik nak beli pergi kedai lain kan. Dah pelik dia, tanya awak ni balik kedai. Yelah kadang-kadang, ayah mak duduk cara barang-barang. Hok di kaunter, hok duduk ambil duit, punja duit je. Anak dia, kalau rendah lagi. Kan dia. Terus kira lah tu. Dia mazhab Hanafi, dia tak syarat balik. Dia syarat mumayyiz. Kalau dia mumayyiz, kenal barang, tahu dah nilai duit, tahu dah jumlah duit, tahu dah nak pulangkan balik punjo duit, boleh jual dan boleh beli. Itulah. Lepas tu kita nak amal macam mana? Kita orang awam. Tak apalah. Kalau tahu tu mazhab Hanafi, kita taklid mazhab Hanafi, tak tahu pun nak kata mana. Ni dalam bab pekoh dia ingat sikit lah. Bukan wak muda-muda, tapi memang suasana kita gitu. Mana ilmu agama tempat kita setakat tu je. Jadi tak boleh nak ketat sangat dalam bab pekoh ni. Tapi kalau dalam bab tauhid tak ada lah tu. Dalam bab tauhid tak ada jalan. Bab tauhid mesti kena ketat. Salah je salah lah. Bab pekoh ni kita tengok lah. Kalau tempat kita ni ilmu tu agak meluah, kita boleh ketat sikit. Kalau tempat kita ni ilmu pun cetek je, lah tak jadi mazhab Syafi'i pun jadi mazhab Hanafi. Gitulah. Tempat kita bermazhab Syafi'i. Siapa kata gitu? Kita nak bermazhab Syafi'i ni memang kena pandai fiqh Syafi'i. Boleh jadi bermazhab Syafi'i. Tapi kalau kita fiqh Syafi'i tak pandai, tak ada mazhab kita ni. Tak ada mazhab sebenarnya. Kena mana-mana pandangan, lepahlah kitanya. Lepahlah kita. Jadi hak kata dalam mazhab Syafi'i kita, syarat sah ibadah mumayyiz, syarat sah muamalah jual beli contohnya adalah baligh. Tapi kita cerita ni bab ibadah, bab puasa. Syarat wajibnya baligh, syarat sahnya mumayyiz. Tapi sini kita cerita bab berakal. Berakal syarat wajib, keluar orang gila. Berakal syarat sah, keluar orang gila. Dan keluar kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kita cerita sekaligus lalulah. Berakal syarat wajib yang ketiga dengan berakal syarat sah yang kedua. Yang keempatnya kuasa atas puasa. Itu syarat wajib keempat. Kuasa atas puasa. Jadi minggu depan kena sama lagi sekali lah dah. Minggu depan 1 Ramadan. Boleh lagi tak cerita bab puasa tak 1 Ramadan? Sampai tengah Ramadan cerita bab puasa lagi, pelik dia orang. Orang Ramadan nak habis dah, tak habis lagi bab puasa. Tapi tengok insya-Allah minggu depan kita masuk lagi sambung yang keempat, kuasa atas puasa. Kemudian kita pergi kepada rukun puasa. Kita tak akan baca habis bab puasa ni. Kita ambil hak rukun selesailah. Lepas tu hak batal tu kita tengoklah. Kita cerita sikit-sikit hak berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin
fafahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.